Hello, mana? Halo, Assalamualaikum. Salam. Saya Pak Yus DRT. Siapa? Pak Yus DRT, Drug Rehabilitation Oh, Therapy. yang tadi tu. Ya. Baik, Puan. Okey kan ni? Sekarang ni? Tu lah, tak tahu lagi. Dekat dalam lagi. Dekat dalam baru? Sekarang ni? Tak, dia dekat ni. Mana? Di dalam, di OKT, kena tahan. Oh, sebab? Betul lah tu. Kena tahan sebab? Yang ni lah, kes yang ni. Tu saya ingat. Yang Pak Yus dekat Semenyih Ya, saya kat sini. Oh ya ke? Tu saya tengok lah. Kat Semenyih duduk lah dekat. Tu tanya tu. Dah saya nak tanya dulu. Baik. Macam mana dia punya ni? Apa rawatan dia? Dah pergi ke email saya? Dah pergi ke website saya dah pergi dah kan? Dah tengok dah kan? Banyak testimoni je. Cuma tak tahulah apa produk dia ke apa ke. Sebab tu lah. Yang penting produk ke testimoni? Macam mana? Yang penting testimoni tu hasil lah kan? Yang penting hasil ke ataupun yang barang dia? Tak tahu dua-dua sekali lah, senang. Yang pentingnya hasil. Kalau barang macam mana pun tak guna kalau tak ada hasil je. Itulah, kita nak tahu dulu. Kita nak hasil. Kita mampu ke tidak ni. Sebab tu kita bagi hasil. Dan saya memang tak tunjuk pun. Macam mana macam kaedah saya. Sebab tu rahsia saya lah. Macam mana saya buat. Hanya yang pernah buat rawatan ni tahu macam mana cara saya buat. Tapi okey ke? Ya. Pasti pun baru jumpa malam ni. Kalau jumpa awal-awal itu dah. Awal-awal itu dah. Tak dia pergi. Sebab dia memang nak. Cuma ya, dia memang senang dia orang nak. Tapi saya beritahu terang. Ni heroin punya kes. Tahu kan? Heroin punya kes dia agak mencabar. Nak berbanding dengan syabu. Dia tak buat orang gila heroin ni. Dia gila sikit ya. Tapi syabu dia gila banyak. Tapi heroin menyakitkan. Dia sangat sakit. Kalau tak dapat. Tu memang pun dah tengok lah. Dia cuba stop sendiri. Memang dia kata macam nak mati betul. Dia sangat menyakitkan. Tapi dia tak bertindak kasar lah. Dia cuma dia lawan diri sendiri gitu. Dia cuba sekadar mampu. Itu yang dia buat pun. Yang kami kena tahan ni sebab ada barang ke macam mana? Tak. Dia ada ni. Sebenarnya bukan kes yang ni. Ni apa tu? Dia beli barang motor curi. Oh ya. Mereka dia pasang kat motor dia setahun tu. Cakap kenapa dia beli barang ni. Tapi dia tak melawan lah masa polis datang pun. Dia memang mengaku pun. Sebab tadi polis cakap dia dah mengaku dah kak. Yang dia memang beli benda tu. Beli dekat tempat dia orang lah. Beli enjin lah. Macam mana? Beli enjin ke beli apa? Beli ni. Beli motor? Barang-barang. Sepepat dia. Sepepat? Macam sepepat boleh kesan Dia kena kesan. Kena tu masalah. Sebab ada ketupat panas. Tahu saya enjin yang boleh sangkut. Enjin lah. Enjin lah kan? Enjin sepepat dia lah tu. Dia enjin. Tu masalah tu. Sebab motor dia rosak. Dia nak benda singkat. Orang pun offer. Itulah. Dia sekarang ni. So sekarang dia tunggu reman sekarang. Tengah tunggu reman lah. Jadi tuan punya barang macam mana? Macam mana? Tuan punya barang tu macam mana? Dia teruskan kes ke? Tarik kes ke? Kan dia tak tahu. Sebab benda tu barang tu dah lama dah katanya. Dia beli benda tu kan dah lama. Dah setahun lebih dah. Tiba-tiba dia pun sangkut. Orang yang dijual, yang dia beli dengan orang yang jual tu pun dia tak kenal. Dia jumpa masa dia orang dekat. Ada orang tu lah. Pokok dia orang. Sebab tengok dia tak ada motor kan. Dia kata motor dia rosak. Orang pun offer lah kat dia. Dia pun beli. Tapi tak tahu lah tu macam mana. Sebab tu dia kata dia dah mengaku tak. Tak nak pun kena naik mahkamah juga. Okey. Patutnya standby dia denda je lah. Yang mana? Kes dia lah. Kes apa nama barang motor tadi. Sebab tu yang tak tahu tu. Sebab dia pun cakap, polis pun cakap saya pun tak pasti. Dia cakap kena, sebab benda tu mahkamah yang uruskan. Boleh dia buat rayuan. Dia cakap kan, motor memang motor saya. Tapi enjin saya beli terdesak. Waktu tu kan, tak motor rosak. Kan beritahu. Tu. Kita masa kat mahkamah tu, rayu tu cerita panjang sikit.
cerita tu bagi panjang sikit kenapa benda tu kita beli. Okay, masalah tak tahu. Kalau dah kena denda tu pula tak tahu apa pula. Kalau denda lebih kurang dalam 3,500 macam tu. Mahal tak, dia di standby macam tu. Kalau jamin pun mungkin jamin dia lebih kurang macam tu lah. Sekarang ni kalau tak dapat main ke dalam lah Kalau tak dapat pergi dalam tak tahulah berapa lama kan. Sebab ni kes curi lah. Dia kena ni kes curi. Berapa pun takkan puan nak duduk seorang-seorang. Anak berapa orang? Seorang. Anak seorang. Kecil lagi. Boleh jamin. Boleh bayar denda. Jangan duduk dalam. Sebab kalau duduk dalam, kalau dia kat luar ni boleh lagi dia ikhtiar, dia buat kerja kan. Memang tu saya cakap dengan polis tu. Kalau dia hilang kerja susah lah orang macam dia. Susah nak buat kerja. Tambahan pula dia ni kerja driver. Gaji dia 67,000 juga ni. Tak sampai sebab dia jalan lokal je. Dia tak ambil station. Ya. Dia main area sama je. Memang tak banyak. Yelah, rawatan dengan saya pun 3,700 tu kira full lah. Dan memang itu kalau ikut kan kos saya ni 10,000 tapi sekarang ni saya beri harga kos 3,700. Cuma sekarang saya nak cakap pasal suami tu. Puan saya direct straight the point lah. Puan bagi saya beritahu kos rawatan saya tu macam tu harga dia. Tapi yang kes suami ni bukan andai kata lah, puan cuba sedaya upaya untuk bagi suami bebas. Memanglah. Memang kalau boleh memang nak tu. Sebab tu saya lagi upaya cari siapa yang polis IO yang handle benda ni. Tu dah dapat dah bincang pun dia sebab perempuan kan macam susah sikit lah. Tak boleh cakap dia apa yang kena buat, berapa harga dia apa semua. Tanya dia bukan nak minta selotok. Dia orang tak boleh buat sebab ni undang-undang. Kalau dia selotok pun dekat mahkamah. Itu pun andai kata mahkamah bagi harga kurang. Bagi tahu anak kecil lagi kan. Anak kecil lagi kita. Sebab dia saya ingat dia tak campur kot kes dadah dengan ni. Itu tak pasti. Tapi yang seorang tu kata tadi yang kes urine dia dia dah tolong lah. Urine dah settle tak ada apa. Dia kata dia ni saya bagilah dia apa ni kan. Dia minta 100. Tu saya bagi. Minta juga. Okey. Okey. Tak apa teruskan. Saya bagi dia cemeh. Macam mana? 100 pun dia cemeh polis tu. Dia minta lebih. Tapi saya cakap saya bukan senang je lah. Tak pernah tak tolong. Macam tu je. Cuma sekarang ni sangkut yang tu je lah. Tapi saya dengan polis dia kata kira positif lah. Rekod tu nanti dia bawa negatif lah ke court tu nanti. Tak pastilah cakap macam tu. Sama ada dia buat atau tidak. Kita tak nak pastilah kan. Baik. Itulah. Sebab dia dah bagi garanti dia kata macam tu. Cuma yang sekarang tak jadi macam ni ada kes lagu ni. Tapi pada saya puan kena ikhtiar lah. Pergilah usaha ikhtiar dekat bos dia ke. Itulah. Tapi bos dia pun macam yelah dia pun dah penat merangai dia kan. Tahu sajalah bila terlibat dengan benda ni kan. Tapi bos dia memang faham lah. Memang dia bagi peluang. Tapi bila masuk bab yang ni dia macam tak layan. Dia macam dah malas. Dah penat agaknya. Mak ayah ada? Mak ayah siapa, dia ke saya? Dua-dua. Macam saya ada lagi. Mak ayah dia tak ada. Dia mak je lah. Ayah tak ada lah. Cubalah ikhtiar dengan saya tanya kalau macam proses yang dekat Pak Yus tu berapa tadi? Kalau komplit lah 3,000. Dia macam ni. Saya pantau dia dalam 3 bulan. Pantau 3 bulan. Jadi secara macam ni lah. Pakai handphone apa semua. Tapi proses yang penting proses bulan pertama tu kita nak cuci semua heroin dalam badan dia tu. Saya bagi saya punya formula lah. Formula tu stok untuk sebulan. Dia dalam sebulan lebih sikit macam tu je. Hak formula ni digunakan dalam sebulan. Bulan kedua kita tak bagi sebarang penawar, hanya pantau saja. Sebab nak pastikan yang dia dah okey pada bulan pertama tu. Nak tengok bulan kedua tu dia alright lah. Yang ni kita tak payah nak kurung-kurung dia. Kita tak payah, kita bebaskan dia macam biasa. Dia boleh buat kerja macam biasa. Tapi kalau jumpa kawan dia macam ni? Memang perlu dia jumpa kawan dia sebab nak tengok berkesan tak kita punya rawatan ni.
Memang perlu jumpa pun. Kalau asyik lari, sampai bila nak lari? Nak tahu proses dia macam mana. Sebab memang proses ini proses dia macam ni lah. Proses dia biar dia jumpa kawan dia. Kalau nak jumpa, kalau dia tak nak jumpa lagi bagus. Tapi kalau dia jumpa, biarlah jumpa. Lepas tu kita tengok lepas jumpa kawan dia apa jadi. Dia masih ambil lagi ke ataupun dia dah tak ambil lagi ke, kan? Kalau dia kerja tu memang saya rasa senang sikit lah. Sebab saya tengok kalau cara cerita ni, sebab bos dengan dia positif. Bos dia boleh bekerja, maknanya orang ni orang yang berguna maksudnya. Orang berguna lah, boleh dipergunakan, maksud macam tu senang kata. Maksudnya bos boleh guna dia lagi. Jadi ada peluang untuk kerja. Bila bos boleh guna lagi, maknanya orang ni menguntungkan bos. Faham maksud dia? Saya pandang macam tu. Kalau dia tak ada kerja pun saya malas nak tolong dia. Yang kes ni biarkan dia ke dalam tu. Tapi sebab dia masih boleh dipakai. Kalau berapa lama dah ni? 8 tahun takkan lah tak nak ada suami kat luar. Dah 8 tahun kahwin takkan sanggup kot nak pisah sampai lama-lama ni. Betul lah tu. Kesian dekat anak je lah. Dia dah sebut ayah. Dah 2 malam, 3 malam tak jumpa kan. Kesian kat anak. Kat ayah tak kesian. Orang ni dia macam okey, tak apa macam-macam. Kalau macam rawatan tempat you tu kan sekali bayar ke ataupun boleh peringkat-peringkat sampai dia tu? Memang sekali bayar. Yang awal tu. Memang sekali bayar. Sekali bayar yang 3,300 tu lah. Ya. Kemudian saya bagi set dia untuk guna sebulan tu. Kan, lepas tu kita keep on lah. Dia macam mana siapa yang lain lah. Tapi boleh katakan seluruhannya buat rawatan kat saya pun tengok kat situ tak jumpa saya tau. Tak berjumpa dengan saya. Rawatan ni hanya buat secara online 100%. Orang yang saya rawat tu dalam video-video tu, berapa kerat je jumpa saya. Tak ramai. Sebab jauh kot. Macam saya macam hal lain-lain tu, satu mungkin sebab jauh. Yang keduanya nak jumpa saya bersyarat. Kenapa pula? Bersyarat, tapi ada yang saya jumpa saya tak bagi syarat tu. Ada yang saya jumpa, contoh saya pergi kat belakang kan, saya umum dekat saya punya iklan saya kata saya ada kat belakang, siapa dah jumpa saya nak buat rawatan. Yang tu saya tak kenakan cas. Tapi macam dia orang demand nak jumpa dengan saya, yang tu saya memang kenakan cas. Tapi itu pun time yang saya tentukan. Ikut time ni lah. Time tu saya yang tentukan time bila yang boleh. Kalau deal sama, okey boleh, baru kita boleh jumpa. Ada yang macam tu. Ada yang daripada Johor pun datang jumpa saya pun ada. Tapi yang kebanyakannya orang melibatkan kos. Nak datang jumpa satu kos masa banyak hal lah kan. Banyak benda. Sebab dia melibatkan masa lah. Yang paling mahal ni masa. Masa nak berjumpa, nak duduk. Selagi saya kena hold semua rawatan orang lain. Sebab saya rawatan saya pakai handphone. Online macam ni. Dah kita ada teknologi yang kita guna lah. Yalah. Bayangkan daripada 2015 saya boleh buat macam ni. Dah berapa ribu kes saya handle. Alhamdulillah. Dah macam buka pusat serenti. Satu tahun pusat serenti boleh handle 2,000 kes ya. Saya pun kat ADK lah ni. Ni ada kat mana? Kat ADK. Kat office. Lepas tu sekarang urusan apa dengan ADK? Saya kerja sini. Kerja situ. Kerja ADK. Saya kalau boleh memang nak dia buat proses yang kat luar je, yang tak ganggu kerja ke apa semua kan. Senang. Yang kat luar perempuan, ada yang boleh tunjuk result tak? Bila orang tanya dia, boleh ada ke peluang anak saya boleh pilih? Ini bergantung pada hati dia. Kalau macam tu, siapa pun boleh jadi perawat. Yalah. Bagilah satu hujah yang logik. Setelah saya beritahu kat puan pada ni orang kata masalah hati. Mari kita share sikit sebagai pengetahuan untuk puan. Baik. Dah ni, kalau kata manusia ni, kita kata kereta, apa masalah penagih radar? Enjin ke? Tayar ke? Body ke? Aircon. Habis kaedah yang saya guna ni, kaedah apa? Tadi puan tanya kan? Kaedah apa? Kaedah saya, buang semua drug dalam badan dia, setiap inci dalam badan dia, kita kena buang semua dadah tu. Memang dah sebati dah. Macam mana cara nak buang hak 20 tahun tu? Memang mencabar nak buang dia. Tapi at least boleh buang daripada tak boleh buang.
Boleh buang dengan cara formula yang saya akan bagi nanti. Kemudian bila semua dadah dalam badan dia akan dia tawar, dia tengok syabu ke heroin ke dia tak training. Untuk pengetahuan puan, dia tengok macam tengok saja, tengok tak ada rasa apa, tak ada. Macam kita tengok dalam badan kita tak ada dadah kita pun tak ada sinina juga. Sebab badan kita minta acid tu tau. Makanan dia ada acid. Badan minta acid. Macam orang gemuk suka makan asam, dia minta acid. Dia berbalik apa yang ada dalam badan, dia menarik benda tu. Sebab tu kita tengok. Dan ini dia, antibody dia adalah heroin. Tak ada heroin, dia cannot do. Dia tak boleh nak hidup. Dia tak boleh buat kerja, tak ada heroin. Sebab tu ini dia, antibody dia. Dekat pusat serenti, pusat pemulihan akhlak, dia pun repair elemen. Tayar tu kan, cengek jalan tak betul. Dekat serenti, dia repair body. Sebab tu duduk dalam gemuk, sihat elok. Bila keluar, dia elok. Kalau tak pernah tengok dulu, nanti kalau dia dah settle dia pergi kes nanti, saya hubung balik Pak Yus, tengok macam mana. Dia dapat lepas dulu ke tidak kan? Lepas lah, kesian. Nak merawat. Buatlah apa-apa yang patut, lepas lah, kesian. Lagipun kes suami puan ni sebenarnya mencabar puan. 20 tahun punya kes. Memang puan dah cuba macam-macam lah. Cuma nak hantar ke dalam tu je macam berat sikit lah kita yang kat luar ni nak tu kan. Nak rawat dia naik turun. Dia sebenarnya dewan ni kalau bagi kaunseling pun buang masa. Dia kena buat apa? Kena terus shoot tembak. Maksudnya kena terus buat rawatannya. Saya buat rawatan pun tengok dalam video tu. Ada cara daripada suami tak tahu. Ada yang anak tak tahu. Terus buat lah. Macam mana pula tu? Tak tahu. Yalah. Macam ni tu? Sekarang ni dia dalam pengaruh. Takkan nak beritahu kat dia. Letaklah ada minuman. Nak cakap abang, ni minum ni untuk kebahagiaan rumah tangga. Nanti abang strong, ayam pun strong. Maknanya adalah herba untuk dia. Yes. Mestilah dah makan racun. Takkan tak ada penama. Cakap je macam tu kan. Mau tak makan juga sama dia saja. Sebab memang edukasi buat kerja tu. Sebab tu kita fikir benda tu macam tak logik kan. Tu pun kita buat. Kan edukasi buat counselling buat semua. Tak lah. Dia orang punya projek macam mana. Ambil tahu sikit. Kita duduk kat situ. Lagipun kita buat isu kan. Saya pun baru. Ambil tahu sikit. Korang buat macam mana counselling orang gila boleh. Counselling orang gila. Orang tu dengar kita cakap, mata jadi mata ikan masin. Counselling orang gila. Lepas tu pada saya, ni siapa gila ni? Ayam goreng tu kan orang hak sakit tu gila. Kita cakap orang gila. Orang ni kan sakit otak. Dekat-dekat ni dia sebenarnya sebab banyak tu. Banyak. Memang banyak. Kesepah-sepah. Berapa tahun dah servis dekat EDK? Baru je. Sebab saya kan kontrak je kat sini. Membantu diorang je. Jaga kontrak. Kira orang kata nampak lah sikit jalan tu. Cuma nak melepaskan yang tu je. Tengah pening. Kat ni struggle nak sikit ni. Fokus lah puan. Puan tanya betul-betul macam ni Saya nak ajak puan lah. Allah mengikut sangkaan hamba dia. Otak kita ni kalau kita pandai guna, insya-Allah mudah dapat. Sebab tu Allah melarang kita rosakkan otak. Puan jangan serabut, nombor satu. Sebab rezeki datang waktu kita rasa enjoy. Rezeki datang bila kita rasa enjoy, happy, insya-Allah. Dan dengan sehati bersemua, pergi dengan tenang hati tanya, andai kata denda berapa suami kena maksimum. Bila dia bagi 1.3 dan kebiasaannya berapa kena bayar. Waktu tu puan fokus dekat berapa RM yang nak ambil dapat. Jangan puan kata, saya tak mampu habis. Kalau puan sebut tak mampu, mula daripada puan sebut tu, otak start berhenti berdoa. Sebab otak ni tempat berdoa. Yelah. Dapat. Jadinya, kita hanya akan dapat apa yang kita rasa kita boleh dapat. Kesian tu anak kecil lagi. Okay. Nak tahu. Pastikan dia kecil tu boleh lah kot. Tak. So saya duduk kokot nanti sampai masa ada rezeki puan ambil je. Sebab saya baru ni saya duduk sembang dekat Rincing. Ada Rincing kan. Saya duduk kat kedai kopi tu minum. Lepas tu hak yang token aircon ni tu tegur-tegur saya. Tanya buat apa. Lepas tu rupanya anak dia pun ada masalah syabu. Ya ke? Ada masalah syabu. Lepas tu dia call anak dia. Saya pun
Bagilah treatment percuma untuk treatment first treatment. Puan bayangkan, anak dia ni duduk dalam bilik ni bercakap sorang-sorang, korek lubang lah, apalah, potong wire, charger lah apa kan, bawa jenguk ngarut. Bayangkan, selepas saya bagi treatment tu, tiba-tiba nampak perubahan. Waktu tu juga. Dalam lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Itu je cakap tu tak dapat. Saya tak suka cakap. Buat apa cakap? Saya buat rawatan saya tak cakap pun. Saya bebel dekat orang sihat lah. Saya tak bebel dekat orang sakit. Yalah. Saya ingatkan macam rawatan macam bagi nasihat. Tak. Jangan. Lagi dekat tension. Hanya saya nak bagi tahu ilmu. Jangan tension kan orang. Stres diorang lagi stres. Dah lah kita tak boleh tolong dia. Lepas tu kita lebih betiak pula. Apa tu? Jadi kalau tak boleh tolong jangan betiak duduk diam. Lepas tu sokong dia. Oh ya kan? Memanglah pasal lah jumpa pun dah terlambat. Malam tadi baru terperasan. WhatsApp dengan kan. Tanya. Aku tak tahu macam mana boleh termasuk pula benda tu dekat handphone. Sebab sedar-sedar je. Bila masuk pula ada. Dalam handphone ke dalam mana? Dalam mesej? Tak, dekat handphone. Kat rumah malam tadi. Dia masuk ikut mana? Mesej ke WhatsApp? Asal mesej je. Oh, mesej. Oh, semalam saya ada buat forward. Ada friend dengan saya ke apa tak? Tak pasti. Tiba-tiba je masa tengah WhatsApp dengan tu saya tidur. Bangun tidur tu tengok apa pula ni Muhammad Isni Yusof ni. Tu baca-baca tengok. Tu yang baru saya terperasan. Bila masa benda ni masuk. Saya pun accept je lah kan. WhatsApp tu. Yang tu saya WhatsApp. Rezeki puan lah tu. Malam tadi baru benda tu dapat awal-awal sebelum benda-benda jadi ke tenang. Tak, Allah bagi tu waktu yang paling tepat. Betul. Nah, ni waktu yang paling tepat Allah Ta'ala bagi. Tak masalah orang pula kat dalam. Tak apa. Ni semua Allah susun. Mesti ada sebab. Yalah. Aku saya kadang tak berapa nak sedih sangat. Sebab punya tak macam-macam. Adalah pula hikmah yang baik dia bagi. Ya. Puan banyak-banyak positif puan. InsyaAllah tu rezeki anak tu. Yalah. Banyak. Kena pula. Mana nak sangka. Tiba-tiba hanya kerana saya tak sia-sia. Saya tak pernah buat pun macam tu. Hantar forward dekat messenger tu kan. Tiba-tiba puan boleh klik dekat situ. Lepas tu memang dekat pula tu. Dekat dengan tempat. Selalu saya cari Google tu memang jauh belah-belah Kedah. Kan ada kelompok yang kat rumah dia orang rawat ni. Tapi tu mahal juga. RM10,000 ke RM8,000. Ya, RM10,000. Pernah tanya dah. RM2,000. 10, 9 memang tak lari. Tak lari kan? Banyak tempat dah tanya dah pun. Ada yang pesakit saya tu, dia adik kat saya. Anak dia ni tak ada duit. Saya ada sikit 5 minit tak ada duit. Saya kata, tak ada duit. Dia apa komitmen ni? Mula isteri dia dululah. Dia duduk kampang. Dia menumpang masa apa dah. Isteri dia tu, saya biarlah dah berapa bulan. Lepas tu dia kontak lah. Saya kata macam ni lah. Ada kereta? Dia kata ada kereta tapi nama adik-adik. Ada motor tak boleh bayar lagi. Habis kalau semua benda tak ada, apa komitmen yang boleh tunjuk kat saya nilai 3,007. Saya sampai macam tu. Ada motor, ada kereta. Jual kereta, tak tahu bergatal kereta. Lepas tu saya kata macam ni, motor tukar nama saya, mai saya pegang, ada duit 3,007 ambil balik motor. Dalam masa beberapa masalah kita bagi kan. Katanya dia kata tu semua dah. Habis tak ada macam mana saya tolong. Saya mesti kena nak you bagi komitmen. Yalah, maknanya ada lah. Jangan kan. Lepas tu dia kata dia kata saya ada sound system. Maksudnya saya ada speaker apa semua nilai 5,000 dia kata. Hantar gambar. Bila dia hantar gambar apa semua, saya tak pandang sangat dengan benda tu. Tapi dia kata datang. Memang kita nak berubat pun. Datang. Dia datang rumah saya, dah hadir apa semua, datang rumah bagi barang. Nak tahu barang dia bagi tu, sebenarnya rosak. Kita faham lah buat-buat ni kan. Kita faham lah dia buat ni. Tapi at least dia dah cuba. Dia bagi. Dan saya tak check pun barang tu rosak ke tak. Saya, kebetulan waktu tu dia dua beradik ada masalah. Saya bagi treatment tu cuma masa datang rumah. Lepas tu balik. Dia balik tu pergi ke Pahang. Tak ada KL lagi lah. Dia bertinggal lah barang tu kat saya. 3 hari lepas tu saya pergi nak guna. Benda tu tak boleh guna. Nampak tak puan? Tapi saya tak tanya langsung sampai hari ni kat dia. Kenapa barang rosak?
Habis orangnya dah sihat belum tu? Okey. Hari pertama call, alhamdulillah okey. Hari kedua tanya okey. Hari tiga call tak angkat, 4 angkat, tak angkat. Sebab saya tahu sebab apa dia tak angkat. Sebab masalah tu lah. Oh, benda dia bagi dia rasa bersalah lah tu. Saya rasa apa lepas tu saya kata jadi lah. Saya bukan nak ungkit pasal barang tu, tapi nak tanya perkembangannya. Dalam 10 hari lepas tu ada seorang perempuan orang tua WhatsApp saya, Pak Yu, saya nak ambil barang sekian. Berapa harga? Nombor ni tak pernah WhatsApp saya, tapi kenapa dia tahu barang apa ada dalam tu? Saya pelik. Saya terus call dia. Saya tanya macam mana puan boleh tahu ada barang ni? Dia kata, anak saya Firdaus sekian. Saya daripada Terengganu, saya dah tahu rumah anak saya kat Pahang. Saya tengok anak saya ni macam ni sihat. Dia kata tengok elok. Dia kata ni dengan Pak Yu. Saya kata saya tak tahu video ni mana satu. Tolong bagi nombor. Dia hantar nombor budak tu. Nombor anak dia lah. Nombor anak tu. Dan sambung cerita dia. Saya call ni balik. Saya kata, video ni sekian. Tak apa. Saya nak tanya dia macam mana keadaan video. Alhamdulillah Ustaz. Dia kata anak saya. Dia bagi saya Pak Yu lah. Saya bagi Pak Yu. Okey, alhamdulillah Pak Yu. Dia kata anak saya ni macam ni. Dia kata tiba-tiba saya datang rumah. Saya tengok perubahan wajah dia. Dengan cara karakter dia. Saya kata, sihat banyak. Sebab dia ada 3 orang anak yang masalah macam ni. 3 orang anak dia. Dia tanya, dapat rawatan daripada mana? Dia kata daripada Pak Yu. Sekian. Tu yang saya tengok lah benda tu. Dia kata, saya ni, anak saya ada 3 orang. Dan dulu saya buat rawatan hak 10,000 dekat Kedah tu. Jadi balik 10,000 pun. Kemudian, dah tengok macam tu, dia pun nak ambil untuk ad lain lah. Cuba pula anak yang lain naik. Sekarang 3 orang. Dia dah hantar WhatsApp kat saya. Alhamdulillah 3 anak saya dah selesai. Alhamdulillah. Clear. Tinggal dah benda-benda tu. Itu saya punya ni. Tapi video tu, hak tu saya tak buat video lagi. Banyak saya nak buat video ni. Dia banyak. Yelah, tapi tak adalah dia orang semua nak ke depan kan. Dah. Dia orang tak ke depan pun saya pak apa. Mestilah nak jaga juga macam saya pun. Maksudnya tak nak ke depan tu, paksa tu bukan untuk nak bagi tahu dia siapa. Nama kita tak bubuh, macam mana pun tak. Dalam cerita tu ada semua tu. Hanya dengan cerita story saja. Hal lain saya padam. Termasuk live. Kalau live tu dia sebut nama apa semua, saya akan padam live tu, saya akan edit. Kalau dalam live tu dia tak sebut nama, hanya cerita saja, saya tak delete live tu. Saya bukan ada video saya ada live sekali. Kalau tengok Facebook saya ada live, banyak kes. Kalau saya ingat, tengoklah kalau rezeki yang memang nak keluarkan dia, nak minta dia ni. Memang nak suruh dia buat treatment, jumpa Pak Yu senang. Dia ada cek duit dulu kerja kan. InsyaAllah. Senang dia minta dia settle semua satu masalah ni senang sikit. Dia kalau dia bersih, saya rasa dia okey, rajin. Dia orang ni bukan masalah kelak, saya beritahu. Dia masalah penyakit sahaja. Itulah. Penyakit dia ni macam orang sakit jauh, darah tinggi. Macam tu dah penyakit ni. Tapi penyakit ni dia macam penyakit gila. Cumanya gila dia sebab dada. Itulah. Jadinya nak attack dekat mana nak rawat dia, kena pergi dekat dada tu lah. Ubat ni kat situ. Ubatnya dalam mahal pula tu, sekali ambil 40. Apa dia buat ubat 40? Dia sekali ambil. Sikit. Saya dah buat kalkulit. Dia orang ni dalam masa 5 tahun habis juta. Sudah cakap dengan dia banyak habis. Jadi suami puan tu jutawan senyap sebenarnya. You kena bangga dengan dia. Dan abang lepas abang sihat nanti 5 tahun kita kena jadi jutawan. Kalau ikutkan dia pun macam, okey, rumah pun dia dah siapkan tahu. Tinggal nak plaster. Dia buat sendiri. Hasilkan seorang. Puan, jangan berhenti dekat sini. Tolong orang lain buat masa sekarang ni kan. Sementara suami tak buat ni. Bagi tahu yang ada rawatan. Itulah memang boy. Saya nak cuba kat suami. Kalau okey, InsyaAllah lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Memang saya kawal-kawal je. Tak payah nak malu-malu. Benda elok kan. Ya. Dia memang saya kalau betul dapat sembuhkan dia pun sihat. Memang tak malu pun nak mengaku benda lepas kan. Untuk dia orang tengok. Dia pengajaran ke apa. Tak malu.
sebenarnya bila kita dah keluar daripada masalah tu, dia akan jadi lain buat. Saya ni dah handle banyak kes buat. Ending dia saya juga nak kena kempen. Sebab apa? Bila dah sihat, Jumpa orang yang salah lah tu. Dah macam ni maksudnya. Bila dah sihat, you bayangkan ada video saya yang Sabah baru dia belum puasa ni. Adik dia tu overdose, siap stroke dan lumpuh. Stroke 10 kali, siap dengan lumpuh sekali. Sebab syabu, overdose. Dekat Kota Kinabalu. Tengok satu video saya tu yang saya buat suara besar, dia slow-slow tu. Sebab dia perempuan saya dapat video yang tu satu je saya dapat buka masa ni. Yang lain semua tak buka lagi sebab kamu dapat masa ni kan. Nanti akan tengok. Video tu akan tengok dia ni stroke. Saya post 3 hari sampai yang stroke clear. Masalah syabu dia pun clear. Ni perempuan tau, perempuan ni dia kalau terlibat dengan dadah, dia tak perlu cari duit macam lelaki. Dia tokan yang belah dia. Bila dia sihat, yang stroke kaki dah boleh jalan, tangan semua boleh gerak elok semua. Cabut pun dia tak nak. Dengan tokan-tokan pun dia benci, dia tinggal. Yelah. Kononnya bercinta kan. Tu bukan bercinta. Saya kata kat kakak dia. Itu sebab tokan tu bagi barang. Sebab tu dia duduk kawan tu. Ni dia dah tak nak dah cabut tu. Dia tinggal ya. Nampak? Kenapa? Ada. Ya. Ni budak-budak office ni panggil pergi open office sebelah. Alright, it's okay. Tapi saya nak bagi tahu kalau kata ada siapa-siapa, you punya officer yang nak tahu pasal saya, kan? So dia call saya. InsyaAllah. Saya pernah cuba ni. Mana tahu, kan? Kita bawa try kat Kajang. Okey lah Pak Yus ni. Memanglah orang kata tak mahal sangat. Okey lah 37 kan. 3,007 nak compare dengan yang kat Kedah yang saya tanya tu semua tempat dia akan menghabiskan belanja paling kurang RM10,000. Itulah. Okey tak apa, boleh pergi dulu. Sekian nak pergi makan. Pak Yus nanti apa-apa nanti saya WhatsApp sebab saya tengok dia nak settle kes dia dulu. Alright. Kalau okey insyaAllah lah. Dan saya akan jumpa Pak Yus lah bawa dia. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, Pak Yus. Okey, baik puan. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Banyak. Sama, bye. Okey.